Lim Kai Tong, suara yang akhirnya kembali selepas 70 tahun. Tiada siapa menjangka bahawa pada suatu pagi yang kelam, suara yang telah lenyap selama 70 tahun lebih, 7 dekad akan bergema semula dalam nada perlahan tetapi menggugah dari seorang lelaki yang pernah menjadi nadi kepada pentas dan layar perak Singapura. Lim Kai Tong, nama yang satu ketika dahulu menjadi simbol kekuatan seni lakonan di Asia Tenggara, akhirnya membuka mulutnya. Dan dunia, yang hampir melupakan degup seninya, tiba-tiba terdiam, terpaku, dan terpukau. Duduk di atas kerusi rotan lama di sebuah pangsapuri, di kawasan Tiong Bahru, yang usang tetapi penuh kenangan, Lim tidak lagi mempunyai tubuh yang gagah seperti dahulu. Namun auranya, walau diselubungi uban dan kedutan yang merayap seperti akar tua di dahan tua, masih menyala. Suaranya bergetar, tetapi bukan kerana kelemahan. Ia bergetar kerana beratnya cerita yang telah dipendam selama 70 tahun, cerita yang tidak pernah didedahkan, cerita yang hampir mati bersamanya. Lim Kai Tong bukan sekadar pelakon. Dia adalah arkib hidup kepada zaman yang telah berlalu. Era di mana teater bernafas melalui nyawa manusia, bukan algoritma. Dari pentas-pentas gelap tahun 1970-an hinggalah ke skrin perak antarabangsa, Lim pernah menjadi simbol keberanian dalam seni persembahan, melakonkan watak-watak yang tidak mudah dan tidak populer, tetapi perlu. Watak-watak yang mencabar pemikiran, menggugah jiwa, dan membongkar sisi manusia yang paling dalam. Dalam diam, dia melawan arus, membawa suara kepada golongan yang tidak bersuara. Namun tiba-tiba, dia lenyap. Seperti kabus pagi yang hilang ditelan matahari, Lim menyepi. Dunia tidak tahu apa yang berlaku. Ada yang menyangka dia berpindah ke luar negara, ada juga yang percaya dia meninggalkan seni sepenuhnya kerana kecewa. Tapi realitinya lebih sunyi daripada itu, dia menghilang kerana memilih untuk tidak mengganggu. Kerana dalam hati seorang seniman sejati, ada masa yang diam itu lebih bermakna daripada gegak gempita dunia hiburan. Hari ini, tubuhnya semakin lemah. Penyakit degeneratif tulang belakang menjadikannya susah untuk berdiri lama. Matanya kabur, lututnya seakan tidak mahu lagi menjadi sebahagian daripada hidup. Tetapi jiwa itu masih utuh. Dan mungkin kerana dia tahu masa tidak akan menyebelahinya lagi, Lim memilih untuk membuka kembali pintu kenangan. Bukan untuk simpati, bukan juga untuk kemasyhuran semula, tetapi untuk menyampaikan sesuatu yang lebih penting, warisan. Dia berbicara tentang malam-malam panjang di belakang pentas teater Experimental Theatre Club. Tentang bagaimana dia belajar menangis, bukan kerana skrip, tetapi kerana realiti yang dibawanya ke atas pentas. Tentang filem pertamanya yang ditolak stesen TV kerana terlalu berani untuk masyarakat Asia. Dan tentang saat dia hampir meninggalkan segalanya, saat ibunya sakit tenat, dan dia terpaksa memilih antara impian atau keluarga. Apa yang paling menggugah ialah apabila dia menceritakan tentang bagaimana tubuhnya, yang dahulu gagah berdiri di hadapan ratusan penonton, kini tidak lagi mampu menaiki tangga tanpa bantuan. Ironinya, kata Lim, dulu saya berlakon sebagai lelaki tua yang sakit. Hari ini, saya menjadi watak itu. Tapi di sebalik kelucuan pahit itu, ada satu kekuatan yang sukar dijelaskan. Kekuatan untuk tetap berbicara, walaupun suara itu sudah ditelan usia. Lim tidak marah pada dunia, tidak juga menyesal. Malah, dengan penuh ketenangan, dia berkongsi bagaimana tubuhnya kini dipenuhi ubat-ubatan. Dari pil tekanan darah tinggi, kesuntikan untuk sendi, hingga ke terapi mingguan bagi penyakit saraf. Namun katanya, saya tidak mahu dikenang kerana penyakit. Saya mahu dikenang kerana saya pernah bersuara. Kata-kata itu
perlahan tetapi jelas, menusuk seperti puisi terakhir seorang pemuisi senja. Apa yang membuat pengakuan Lim begitu istimewa? Bukanlah kerana isi ceritanya semata-mata, tetapi kerana keberaniannya untuk kembali, walaupun dalam keadaan yang paling rapuh. Di dunia yang cepat lupa, Lim muncul bukan untuk menuntut apa-apa, tetapi untuk memberi cahaya kepada generasi muda, memberi kesedaran tentang harga sebuah seni yang tulen, dan memberi harapan bahawa diam tidak bermakna menyerah. Kini, di usia lewat 70-an, dia tidak lagi mengejar pentas, tidak lagi menghafal skrip yang panjang, atau berdiri di bawah lampu sorot. Tetapi dia mula menulis, dengan jari yang bergetar, dengan mata yang rabun, dan dengan ingatan yang sesekali kabur. Dia menulis untuk generasi yang tidak pernah tahu betapa susahnya untuk menjadi pelakon tanpa sokongan media sosial, tanpa filter, tanpa kempen viral. Dia menulis tentang teater yang dibina dari peluh dan air mata, bukan dari like dan share. Dan setiap pagi, walau tubuhnya semakin lemah, Lim tetap bangun. Bukan kerana dia harus, tetapi kerana dia mahu. Mahu hidup bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk cerita-cerita yang belum diceritakan. Untuk watak-watak yang belum sempat dimainkan. Untuk suara-suara yang belum sempat didengari. Lim Kai Tong tidak meminta untuk diberi perhatian. Tapi, bila dia akhirnya bersuara, kita sedar. Suara itu adalah sesuatu yang kita rindui tanpa sedar. Suara yang dalam diamnya telah membentuk sejarah seni persembahan negara dan dalam kebangkitannya semula mengingatkan kita bahawa ada suara yang walau terpendam selama 70 tahun tetap mampu menggoncang jiwa bila ia akhirnya berbicara. Setiap pagi, sebelum matahari naik sepenuhnya di atas langit Tiong Bahru, Lim Kai Tong sudah duduk di beranda kecil apartemennya. Di atas meja kayu yang usang, terdapat secawan teh halia suam. Bukan untuk keselesaan, tetapi untuk melegakan kesakitan yang kian menjadi teman setia di bahagian dada dan lututnya. Kaki kirinya pernah retak sewaktu penggambaran film aksi pada tahun 1986 di Ipoh, dan sejak itu ia tidak pernah sembuh sepenuhnya. Kini, setiap langkah kecil terasa seperti menapak di atas paku halus, namun dia tidak pernah mengeluh. Dalam kesakitan ini pun, ada sesuatu yang masih hidup dalam saya, katanya perlahan, sambil mengusap sebatang pentua, hadiah daripada seorang pengarah muda yang pernah menganggapnya sebagai idola. Lim tinggal seorang diri. Istrinya, seorang penari kontemporari yang berasal dari Hong Kong, telah kembali ke negaranya lebih 20 tahun lalu setelah mereka memilih untuk hidup berasingan dengan tenang, tanpa drama. Mereka tidak pernah bercerai, tetapi tidak juga bersatu. Mereka masih berutus surat, satu hal yang aneh dalam dunia digital hari ini, tetapi itulah satu-satunya bentuk hubungan yang tidak berubah. Tiada siapa tahu apa yang menyebabkan perpisahan itu. Lim hanya berkata, ada cinta yang lebih besar apabila kita tidak saling menyakiti. Di dinding ruang tamunya tergantung foto-foto hitam putih, bukan trofi, bukan poster film, tetapi momen-momen teater bawah tanah tahun 1979, ketika dia bersama sekumpulan pemuda idealis melahirkan pentas pementasan yang mengkritik penindasan sosial. Ada gambar di mana Lim sedang duduk bersila, diapit oleh dua pelakon muda yang kemudian hilang entah ke mana. Satu daripada mereka, kononnya, menjadi penulis di Perancis. Tetapi itu hanya kabar yang belum pernah disahkan. Lim masih ingat malam itu, malam di mana naskah Rakyat Tidak Bisu dipentaskan buat kali pertama. Ia malam yang tidak akan pernah dilupakan. Dua orang ejen pemerintah dilaporkan hadir sebagai penonton. Lampu teater dipadamkan secara tiba-tiba selepas babak kedua. Kekacauan kecil berlaku,
Tetapi Lim tetap berdiri di tengah pentas, tanpa mikrofon, dan menyambung monolognya dalam gelap, hanya dibantu oleh cahaya lilin yang diseludup masuk. Dalam gelap pun kita perlu berkata benar, katanya, dan kata-kata itu kini terpahat dalam buku sejarah seni Singapura, meski tanpa kredit rasmi. Bertahun-tahun kemudian, film-filmnya mula dikenang kembali. Terutama satu film pendek bertajuk Langit Terlalu Dekat, yang pernah ditolak kerana terlalu eksperimen. Ironinya, film itu kini dijadikan bahan kajian di beberapa universiti. Namun Lim tidak pernah ambil tahu. Dia tidak menyimpan salinan. Film itu hilang atau disembunyikan. Ada yang percaya reel asalnya masih wujud, terkunci dalam peti besi pribadi seseorang di Bangkok. Tetapi tiada siapa berani mencarinya. Dan Lim sendiri, apabila ditanya, hanya tersenyum. Jika ia muncul, bagus. Jika tidak, mungkin itu memang takdirnya. Hari ini, kehidupannya sangat bersahaja. Selain membaca, dia gemar mencatat. Tidak dalam komputer, tetapi dalam buku nota kulit yang hampir lusuh. Tulisannya halus, bersilang antara bahasa Inggris dan Melayu, kadang-kadang Mandarin, dan ada kalanya dia menulis dalam bahasa yang tidak dikenali. Saya cipta sendiri, katanya. Bahasa untuk perkara-perkara yang tak dapat dijelaskan oleh bahasa manusia biasa. Antara catatan itu, terdapat potongan sajak, serpihan dialog, bahkan lukisan-lukisan aneh. Separa wajah, setengah tubuh, mata yang terbuka besar tanpa kelopak. Seorang pelakon muda bernama Darren Lim, yang kini popular dalam drama bersiri tempatan, pernah datang mencarinya untuk berguru. Tapi Lim menolak. Aku tak boleh ajar apa-apa yang berguna, katanya. Tetapi selepas Darren pulang, dia menulis sesuatu dalam bukunya. Anak muda itu menyimpan bara di mata. Tapi bara hanya bernilai jika tahu apa yang ingin dibakar. Ada kalanya, Lim akan bercakap sendiri. Bukan meracau, tetapi seolah berbicara dengan roh-roh dari masa lalu. Dia menyebut nama yang tidak pernah disebut di mana-mana arsip. Ah Mei, engkau masih marah pada aku? Atau, Ravi, kalau aku tak pergi malam itu, mungkin kau masih hidup. Siapakah Ah Mei dan Ravi? Tiada siapa tahu. Tidak dalam biografi, tidak dalam fail produksi. Ada yang menganggap mereka hanya imajinasi tua yang memudar. Tapi bagi Lim, mereka hidup dalam dirinya, seperti watak-watak yang belum sempat dilakonkan. Dia juga pernah menerima tawaran untuk kembali berlakon. Bukan satu, tetapi lebih dari 10 projek dalam 5 tahun terakhir. Dari film sejarah ke dokumentari Netflix. Namun semuanya ditolak. Alasannya? Jika saya muncul kembali, saya mahu ia bukan kerana kesian, tetapi kerana keperluan. Kata-kata itu menggema dalam kepala produser muda yang pulang dengan tangan kosong, tetapi dengan mata yang dibuka. Namun ada satu tawaran yang belum dijawab. Dari seorang pengarah wanita muda, katanya berusia hanya 28 tahun, yang menghantar skrip bertajuk Gema yang Terakhir. Skrip itu masih terletak di meja tepi katil Lim, belum disentuh. Tapi setiap malam, sebelum tidur, dia akan memandang naskah itu seolah sedang menanti isyarat. Apakah ini akhirnya saat untuk kembali? Lim Kai Tong, dalam diam, sedang membuat keputusan yang barangkali terakhir dalam hidup seninya. Dan kita, sebagai penonton yang pernah hampir melupakannya, hanya mampu menunggu di tepi waktu, menanti sama ada suara itu akan kembali sepenuhnya atau akan hilang sekali lagi, kali ini tanpa petanda. Duduk di ruang tamu kecil yang dipenuhi bau buku tua dan aroma minyak kayu putih, Lim Kai Tong kelihatan seperti watak dalam sebuah film lama. Seseorang yang pernah menyentuh langit, tetapi kini kembali ke bumi, memijak perlahan dengan tapak kaki yang retak-retak. Pada luaran, beliau kelihatan tenang, sentiasa tersenyum sopan ketika disapa jiran, menyapa penjajah di kaki 5 dengan sapaan lemah lembut,
berbahasa Melayu pasar. Namun, di dalam dirinya ada sesuatu yang terus berperang. Setiap kali dia menyusun semula koleksi CD film klasik di rak kayu, dari The Last Emperor ke In the Mood for Love, tangan kirinya akan terhenti di satu sudut. Sebuah cakera bertanda tangan seseorang hanya tertulis, "Untuk Lim, kerana engkau tidak pernah lari dari kebenaran." Nama pengirimnya tiada. Tiada siapa tahu siapakah yang menulis. Ketika ditanya, Lim hanya diam, pandangannya menyeberang dinding, seolah-olah mencari sesuatu di luar tetingkap yang tertutup. Lim bukan seorang lelaki tua biasa. Di sebalik ketenangan itu, tersembunyi seseorang yang terlalu banyak menyimpan. Orang tidak tahu bahawa dia pernah mengidap gangguan panik ketika kemuncak kerjayanya pada akhir tahun 1990. Bahawa ada malam-malam di mana dia hanya duduk di bilik mandi, membiarkan air sejuk mengalir ke atas tubuhnya sambil cuba mengingat semula siapa dirinya. Dia yang begitu meyakinkan di atas pentas, yang berjaya menangis atas arahan pengarah, tidak lagi mampu menangis ketika betul-betul hancur. Mereka fikir saya kuat, kerana saya tidak pernah jatuh di hadapan kamera, tapi dalam kehidupan sebenar, saya telah jatuh berkali-kali. Dalam salah satu sesi rawatan alternatif yang diikutinya baru-baru ini, terapi suara, beliau mula mengeluarkan satu nada aneh, rendah, dan panjang yang membuatkan terapisnya menangis tanpa sebab. Tiada siapa dapat menjelaskan mengapa suara itu menimbulkan kesan begitu kuat. Tapi Lim tahu, itu adalah nada yang digunakan oleh ayahnya, yang hilang ketika dia berusia 7 tahun, setiap kali memanggil anaknya masuk ke rumah sebelum malam menjelma. Ayahnya tidak pernah pulang sejak hari itu. Dikatakan hanyut dalam rusuhan politik yang merebak di kawasan pelabuhan. Tapi jasadnya tidak pernah ditemui. Di antara koleksi barang-barang lamanya, tersembunyi sebuah jam tangan berbingkai emas, tali kulit retak, dan jarumnya sudah tidak bergerak. Ia milik seseorang bernama Tan Ha B, inisial yang seringkali muncul dalam catatannya. Siapakah Tan Ha B? Kekasih lama? Teman seperjuangan? Atau sesuatu yang lebih kelam? Setiap kali seseorang menyentuh jam itu, Lim menjadi marah. Marah dengan cara yang tidak biasa. Bukan dengan jeritan, tetapi dengan kesunyian mendadak. Seolah-olah dia sedang mendengar sesuatu yang tidak dapat kita dengar. Perlahan-lahan, para pelawat ke rumah kecil itu mula berkurang. Ada yang datang untuk nostalgia, ada yang datang untuk dokumentari, tetapi sedikit yang benar-benar mahu memahami lelaki ini sebagai manusia, bukan sebagai legenda. Dan yang sedikit itu, jika cukup sabar, akan mendengar kisah tentang Ryan Reid, di proyek rahasia, yang kononnya belum pernah selesai. Naskah teater, berdasarkan kisah benar yang sangat kontroversial, yang jika didedahkan mampu mengubah wajah sejarah seni moden Singapura. Naskah itu disimpan dalam sebuah peti kayu terkunci di bawah katilnya, bersama salinan tulisan tangan yang hanya ditulis menggunakan dakwat merah. Tapi Lim belum bersedia membukanya. "Tunggu isyarat," katanya, tanpa pernah menjelaskan isyarat itu datang dari mana. Apa yang paling menakjubkan ialah bagaimana masa lalu terus membayangi masa kini dalam hidup Lim. Ketika dia berjalan ke pasar setiap minggu, hanya ke gerai yang sama, milik seorang lelaki tua bernama Hock Seng, mereka tidak pernah bercakap tentang sayur atau harga. Mereka hanya bertukar pandangan, dan sesekali sepatah dua kata yang tampak tidak penting, tetapi terasa seperti sandi dari masa lampau. Hock Seng, menurut beberapa jiran, pernah menjadi penulis puisi radikal, tapi tiada bukti, tiada karya, hanya mata yang menyimpan terlalu banyak rahasia. Lim juga mempunyai satu tabiat pelik, menulis nama orang-orang tertentu di sebalik lukisan yang digantung di dindingnya. Jika Anda mengangkat lukisan wanita bermata tiga, di belakangnya tertulis, Yati
1983, kau satu-satunya yang tidak membunuh aku dengan kebenaran, dan tiada siapa tahu siapa Yati. Hubungan antara masa lalu dan masa kini begitu halus, tetapi nyata. Setiap kenangan yang timbul hari ini seolah membawa jejak dari sesuatu yang belum selesai semalam. Setiap watak, setiap nama, setiap tempat yang disebut, semuanya mempunyai kaitan yang tidak jelas, tetapi tidak boleh dinafikan. Mereka membentuk satu rangkaian sunyi yang hanya dapat difahami apabila seseorang benar-benar memasuki dunia dalam Lim Kai Tong. Dan meskipun tubuhnya semakin layu, nada suaranya tetap mempunyai kuasa untuk menahan orang yang mendengarnya. Bukan kerana kekuatan, tetapi kerana kerapuhan yang jujur. Kerana setiap perkataan yang diucapkannya seolah membawa serpihan masa silam yang belum ditutup, luka yang belum sembuh, dan kebenaran yang masih belum diberi ruang untuk bersuara sepenuhnya. Lim Kai Tong hidup dalam sebuah dunia di mana setiap objek, setiap kata, setiap kesunyian adalah sebahagian daripada kisah besar yang sedang ditulis. Perlahan, dalam diam, tetapi sangat mendalam. Dan kita, sebagai pembaca, sebagai pendengar, hanya boleh duduk di tepi dunia itu, menunggu satu lembaran lagi terbuka. Terdapat satu waktu dalam hari-hari sunyi Lim Kai Tong di mana masa seolah-olah berlipat, bukan ke depan, tetapi ke belakang. Ia berlaku ketika cahaya pagi menyusup perlahan ke dalam celah langsir kapas lusuh, menyentuh permukaan meja yang berdebu dan jatuh tepat ke atas kotak kayu kecil, berukir tangan di sudut bilik. Di dalamnya tersembunyi sehelai surat yang telah berwarna kuning, dengan tulisan tangan yang condong, tegas, dan sedikit terketar. Jika engkau melangkah malam itu, mungkin aku masih hidup. Setiap kali membaca baris itu, Lim tidak mampu menahan gementar halus di jari jemarinya. Surat itu dari Ravi. Atau lebih tepat, daripada seseorang yang mengaku sebagai adik kepada Ravi, seorang aktivis muda yang pernah berdiri bersamanya dalam pementasan teater protes tahun 1979. Ravi ditangkap 2 malam selepas pementasan mereka yang ketiga, pementasan yang Lim nyaris-nyaris tidak hadiri kerana ibunya jatuh sakit. Dalam momen itu, antara darah dan kasih sayang, dia memilih ibunya. Dan sejak hari itu, Ravi lenyap. Kau buat pilihan yang benar, kata hati kecilnya berulang-ulang, tapi nada itu semakin lemah setiap tahun. Lim mengingat bagaimana Ravi pernah berdiri di belakang pentas, memegang skrip dengan tangan yang berkeringat, sambil berkata, "Kita bukan pelakon malam ini, Lim. Kita penyaksi." Malam itu, dialog mereka mengenai kebebasan dan ketakutan bukan sekadar skrip. Ia hidup, mengalir dalam tubuh penonton yang senyap tetapi bergegar. Dan malam itu juga, sesuatu dalam diri Lim pecah, bukan hanya sebagai pelakon, tetapi sebagai manusia yang sedar bahawa seni bukan sekadar hiburan, ia adalah medan tempur. Kini, bertahun-tahun berlalu, Lim masih menunggu jawapan. Bukan daripada pihak berkuasa, bukan daripada sejarah, tapi dari dirinya sendiri. Adakah ketidakhadirannya malam itu satu pengkhianatan atau satu penyelamatan? Malam-malam tertentu, ketika tubuhnya terlalu lemah untuk bangun dari katil, dia memandang siling dan mendengar suara Ravi dalam kepalanya. Suara itu tidak pernah marah, hanya bertanya, "Engkau masih takut, Lim?" Dan pada pagi berikutnya, Lim akan turun perlahan-lahan ke pasar. Bukan untuk membeli, tetapi untuk melihat. Terutamanya di satu gerai kecil di hujung jalan, di mana seorang lelaki tua bernama Hock Seng menjual buku-buku terpakai. Mereka tidak pernah bercakap panjang. Tapi satu hari, Hock Seng meletakkan sebuah buku nipis berkulit kelabu di atas meja dan berkata, "Kau ingat tak pada puisi ini?" Buku itu mengandungi puisi-puisi lama, tanpa nama penulis, tetapi salah satunya begitu dikenali oleh Lim.
Ia adalah puisi yang Ravi bacakan malam sebelum pementasan terakhir mereka. Jika malam tidak memelukku, biarlah kata-kata jadi cahaya. Seketika itu, segala kenangan terbuka. Hokseng, rupa-rupanya, adalah salah seorang penonton malam itu, dan lebih mengejutkan, dia menyimpan salinan rakaman audio pementasan tersebut, satu-satunya yang masih wujud. Tapi rakaman itu tidak lengkap. Babak akhir terhenti tiba-tiba dengan bunyi pintu dibuka secara kasar, kemudian senyap. Tiada yang tahu apa berlaku selepas itu. Lim mula menghidupkan semula pementasan itu di dalam fikirannya. Dia mengulang skripnya, menghafal semula gerak tubuh, mencatat perubahan emosi yang pernah dirasainya ketika berdiri di pentas gelap itu. Bukan untuk mementaskannya semula, tetapi untuk memulihkan dirinya, untuk menambat kembali serpihan jiwa yang telah lama hanyut. Dalam tempoh itu, dia mula menulis semula sebuah naskah lama, Gema yang Terakhir, yang diberikan oleh seorang pengarah muda. Tetapi kali ini, dia menyelitkan babak baru. Satu watak lelaki tua yang menyesal kerana pernah berdiam ketika kebenaran diperlukannya. Watak itu bernama Tuan K, bukan Lim, tetapi juga bukan tidak Lim. Watak itu tidak berakhir dengan kematian, tetapi juga tidak mendapat keampunan. Lim sedar hidupnya penuh lapisan, yang satu menutupi yang lain. Di luar, dia tampak tenang, bersahaja, menerima usia dan penyakit dengan reda. Tapi di dalam, dia penuh gejolak, penyesalan yang tidak pernah selesai, kenangan yang enggan padam, dan harapan-harapan kecil yang belum pernah disuarakan. Dia tidak tahu sama ada dunia masih menunggu ceritanya. Tapi dia tahu, kalau dia tidak menyampaikannya, maka suara Ravi, Ahmei, dan ratusan wajah lain yang pernah berdiri bersamanya akan terus terpendam, seperti surat-surat yang tidak pernah dipos. Dan di tengah-tengah semua ini, ada satu persoalan yang tetap menggantung, seperti bayang-bayang di belakang layar pentas. Adakah dia akan kembali, bukan sebagai legenda, tetapi sebagai seorang lelaki yang masih punya sesuatu untuk dikatakan? Hayunan waktu belum berhenti, dan mungkin pintu yang lama tertutup itu sedang perlahan-lahan terbuka kembali. Dan pada suatu malam, hujan turun perlahan di Tiong Bahru. Hujan tua, hujan sepi, hujan yang tidak mengejutkan, tetapi menenggelamkan semua suara kota. Lim Kai Tong duduk di jendela, menatap keluar, jemarinya menggenggam secawan teh yang sudah sejuk sejak lama. Di meja sebelah, naskah Gema. Yang terakhir terbuka di halaman terakhir, kosong. Tidak ada apa-apa ditulis. Hanya ruang, luas, hening, dan belum tersentuh. Di radio lama yang berdengung lemah, sebuah lagu Mandarin klasik bergema, samar-samar seperti kenangan yang terlalu jauh untuk disentuh, tetapi terlalu kuat untuk dilupakan. Lagu itu pernah dimainkan ketika dia dan Ahmei menari di belakang pentas satu malam, hanya bertemankan cahaya lilin dan bunyi kipas yang mencicit. Lim tidak pasti apakah itu benar-benar terjadi, hayalan, atau hanya gema dari sesuatu yang tidak pernah selesai. Angin malam menyusup ke dalam bilik, meniup perlahan helaian naskah di meja. Kertas itu bergerak, perlahan, lalu terhenti. Di luar, seseorang menekan butang loceng pintu bawah. Satu bunyi ting nyaring yang bergema pendek. Lim menoleh, tapi tidak bergerak. Dia hanya mendengar. Mungkin itu hanya suara angin, atau mungkin bukan. Jam tua berdetik dengan irama ganjil, 3 kali. Kemudian senyap. Tidak ada ketukan di pintu. Tidak ada bayang-bayang di luar. Tetapi ada sesuatu berubah, tipis, hampir tidak kelihatan. Seperti bila seseorang masuk ke bilik tanpa meninggalkan jejak. Atau mungkin telah berada di sana sejak awal. Lim memejamkan mata, perlahan. Di benaknya, pentas kembali menyala. Lampu sorot menyinar ke satu titik di tengah. Watak Tuan K berdiri di situ, diam,
menatap ke arah penonton yang tidak kelihatan. Dalam skrip, ini adalah babak terakhir, tapi tiada dialog ditulis, hanya arahan. Tuan K memandang dan menunggu. Dan seperti itu, cerita pun menggantung. Bersama waktu. Dan bersama kita.